Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahal khair kepada semua para pendengar Radio Jawi. Kita bersiaran pada jam 10.30 pagi pada hari ini, hari Rabu 15 Muharram. Kita berada di tengah-tengah pertengahan bulan Muharram ataupun disebut Hari Putih. Mungkin ada yang sedang berpuasa Hari Putih. Diucapkan selamat berpuasa walaupun anda sedang bekerja, walaupun anda sedang berada di rumah, melayani kerja-kerja, bekerja dari rumah ataupun melayani anak-anak dalam proses PDPR, pembelajaran dan pengajaran di rumah ataupun apa pekerjaan kita sekalipun berada di luar ataupun di rumah, semoga kita dikurniakan kebaikan yang berpanjangan, dikurniakan kesembuhan sekiranya ada di kalangan kita yang sakit, dikurniakan kemudahan kepada kita yang diuji dengan kesulitan. Mungkin ada yang menerima berita musibah kematian di kalangan kenalan dan keluarga. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah mengampunkan dosa-dosa mereka yang telah pergi atas asbab sebarang penyakit ataupun sekarang ini kita dilanda pandemik COVID-19. Saya meraihkan yang sudah berada dalam talian Dr. Syed Shahrizan bin Syed Muhammad yang sebentar lagi saya akan menjemput beliau untuk meneruskan satu segmen sebulan sekali iaitu Tafaqquh Fiddin, pengajian berkitab. Bagi siri kelima tahun 2021 sama-sama kita membedah, sama-sama kita menadah kitab Fathul Qarib yang merupakan kitab dalam bidang fiqh. Dalam bidang fiqh untuk kita sama-sama mendalami dalam tempoh PKP ini, kita dapat ilmu, kita dapat menghayati ilmu-ilmu yang sedia ada yang kita maklum. Kalau sebelum ini berkaitan dengan najis, berkaitan dengan taharah dan sebagainya yang kita belajar di sekolah dulu, pada kali ini kita cuba untuk mendalami, lebih mendalam berkaitan dengan topik-topik yang akan kita sambung dan kita serahkan kepada Al-Fadhil Dr. Syed Shahrizan. Jadi sebelum itu, sebelum saya menjemput beliau, saya ingin mewawarkan sekali lagi segmen di Radio Jawi. Daripada hari Isnin sampai Jumaat anda bersama dengan saya DJ Kaf, juga DJ Naufal, DJ Fattah, DJ Dani daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Contohnya hari Rabu bersama dengan saya segmen Jawikan Jiwaku, dan juga pada hari Jumaat segmen Tazkirah di Konti. Manakala bagi pada hari Isnin bersama DJ Naufal segmen Helwani. Hari Selasa bersama DJ Fattah segmen Inspirasi Rohani, dan DJ Dani pada hari Khamis dalam segmen Integrity. Anda juga selepas ini boleh mendengar siaran Radio Jawi di aplikasi Radio Jawi di Android dan juga iPhone ataupun iOS, insya-Allah. Doakan kami dapat menyediakan platform-platform untuk menyampaikan dakwah dan juga ilmu melalui Radio Jawi. Jadi sementara itu juga promo berkaitan dengan bulan Falak Malaysia yang sekarang ini berjalan sehingga 7 September. Di antara JAKIM, Pejabat Mufti dan juga Jabatan Agama Negeri-Negeri. Pada masa ini, program-program sepanjang sambutan bulan Falak, anda boleh pergi ke Facebook JAKIM, Facebook Pejabat Mufti untuk mendapatkan aktiviti-aktiviti ataupun program-program yang saya difahamkan 90% adalah dalam talian, manakala 10% adalah secara bersemuka, iaitu pencerapan. Walau bagaimanapun SOP tetap dijaga, walau bagaimanapun ilmu tetap disampaikan. Jadi segmen Jawikan Jiwaku pada pagi ini, saya ingin melontarkan satu, bukanlah dikata peribahasa, tetapi ada satu monolog yang boleh sama-sama kita fikirkan, boleh tinggalkan dalam ruangan komen sementara menunggu guru-guru takmir yang mungkin sedang masuk. Boleh tinggalkan nama anda dalam ruangan komen untuk mengesahkan kehadiran. Untuk makluman semua, para pendengar Radio Jawi, bersama dengan kita juga pada siaran kali ini adalah guru-guru takmir yang mengikuti kelas Tafaqquh
Fiddin bersama dengan Dr. Syed Sarizan sebentar lagi. Jadi saya ingin lontarkan monolog untuk kita kongsikan, untuk kita tinggalkan komen di bawah, iaitu mendongak jangan sampai bongkak. Menunduk, minta maaf, menunduk jangan sampai terduduk. Jadi fikir-fikirkan kita dalam bulan Falak Malaysia ini, kita boleh mencerap langit untuk melihat keindahan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita mendabik dada, jangan sampai kita bongkak, jangan sampai kita cakap besar, jangan sampai kita hilang kepercayaan kita kepada yang Maha Pencipta segala sesuatu, yang meletakkan sesuatu. Jangan sampai kita terlalu nak berteori-teori konspirasi. Hari ini macam-macam teori konspirasi, macam-macam hari ini. Sehingga kita nak mendepani dengan cabaran-cabaran mendatang, menjaga kesihatan dan sebagainya, sampai terhalang kerja-kerja untuk kita menjaga maslahah awam. Jadi saya tinggalkan ruangan komen untuk anda tinggalkan di bawah untuk dikongsikan pandangan-pandangan yang mungkin boleh saya petikkan dan juga saya kongsikan bersama dengan Dr. Syed Sarizan, sementara kita dapat membincangkan ataupun meneruskan perbincangan ataupun kupasan kitab Fathul Qarib pada siri kelima tahun 2021. Jadi saya menjemput yang berbahagia Al-Fadhil Dr. Syed Sarizan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sihat. Dapat pergi office ni sihat dah tu. Sekadarnya lah. Itu hari macam mana pengalaman kuarantin? Kuarantin ke macam mana tu Doktor? Sekali je kan? Sekali je lah. Saya itulah takut-takut sebab ada takut positif di kuarantin lah. So kuarantin tu biasa lah. Kita duduk bilik je tak ke mana. Tapi alhamdulillah negatif lah. Alhamdulillah. Negatif, tidak ada apa-apa jangkitan. Allah selamat, Allah bantulah sebenarnya. Semoga doktor diberikan kekuatan, ketabahan, kesihatan yang baik untuk sama-sama kita terus menjaga institusi agama kita Doktor. Terutama di Malaysia, negara kita tercinta dalam bulan kemerdekaan ini. Bulan Merdeka juga, bulan Ogos ini, sama-samalah kita menjaga jangan sampai kita terpengaruh dengan teori-teori yang bagi saya masih lagi berada di awang-awangan, masih lagi tidak menjadi kenyataan. Apa yang perlu kita buat, persiapan, kukuhkan ilmu kita di dada dengan ilmu agama, menghayati agama, menjaga solat dan sebagainya Doktor. Semoga apa yang berlaku sekarang ini Doktor, realiti sekarang ini macam-macam Doktor, berlaku isu-isu semasa. Jadi kita tak mau ulas lah secara spesifik. Mungkin Doktor boleh bagi pandangan tentang isu-isu semasa pada sekarang ini untuk anak-anak muda kita pada hari ini supaya tidak mudah terpengaruh dengan dakwah-dakwah ataupun propaganda yang sekarang ini sedang berleluasa di alam media sosial khususnya. Doktor, apa pandangan Doktor? Ya betul. Sekarang ni kita tengok muda-mudi sekarang ni terpengaruh dengan macam-macam berita lah. Dan yang tak sedap tu dia sebarkan macam-macam teori. Dan penyebaran ini dia bukan apa, kebanyakan palsu, tidak ada asas yang kuat. Ada disandar kepada hadis lagi. Padahal satu hadis pun tak ada cakap macam tu. Ya. Dan lebih teruk lagi dia menakut orang ramai. Itu yang lebih bahaya. Maksudnya hati-hati dengan teori ni. Sekarang ni kita DJ kita dengar kata panji hitam lah. Allahuakbar. Tentera panji hitam ya. Yalah macam isu dekat Taliban tu biar negara mereka sendiri yang selesaikan. InsyaAllah kita doa yang baik-baik belaka. Ya, tapi jangan sampai pula kita bawa ke Malaysia menakutkan orang. Lepas tu teori yang tidak ada sandaran, tidak ada proof, tidak ada source yang kuat, ya, menambahkan lagi takut orang. Apa yang patut tak apa, kita nak cerita tentang tanda-tanda akhirat, tak ada masalah. Ya, hadis fitan tak ada masalah. Itu tuntutan memang ada hadis. Yang penting bagaimana kita nak ajak manusia supaya beribadat pada akhir zaman. Itu yang lebih utama. Betul. Bukan nak bawa cerita tak mana-mana cerita. Kalau betul tak apa. Yes, kalau betul fakta yang kuat, fakta yang terbukti, ya, akademiknya diterima, apa salahnya? Tapi ni mana-mana jenis forward dekat WhatsApp, tak check, tak baca pun, baca tajuk terus forward ke orang lain. Tak apa-apa punya video dia tengok. Sekarang ni dunia tanpa sepadan. Bukan tanpa sepadan, tanpa tapisan. Tanpa tapisan. Jadi siapa nak tapis, kita sendiri yang tapis. Allahuakbar. InsyaAllah. Jadi doktor, pada pagi ini slot
dalam tafakuh fiddin, bukan sahaja guru-guru takmir kita yang sedang masuk pada ketika ini hampir 50, dan kita nak anda kongsikan, jemput kepada semua untuk kita sama-sama dapat mengambil ibrah ilmu yang disampaikan oleh Al-Fadhil Dr. Syed Sarizan dalam siri yang kelima tahun 2021 ini. Betul kata doktor, jangan kita mudah goyah, mudah terpengaruh dengan teori-teori itu dan ini dan sebagainya. Kita persiapkan diri kita dengan ilmu. Kita persiapkan diri kita dengan beramal. Bila dah belajar tu kena amal. Jangan hanya belajar tapi tak beramal pun tak berguna. Jadi perkukuhkan jiwa kita, diri kita. Kita dalam bulan kemerdekaan ini, kita jaga agama, bangsa dan negara kita agar kita terus dapat menjadikan Malaysia sebagai negara contoh, negara yang majoritinya beragama Islam, untuk terus menyebarkan dakwah kepada masyarakat dan seluruh penduduk dunia pada. Jadi persilakan doktor untuk memulakan segmen Tafakuh Fiddin, kitab Fathul Qarib. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada DJ Kaf, begitu juga pada Radio Jawi yang masih memberi peluang kepada saya. Dah masuk sesi yang kelima ya. Semakin jauh kita mendalami dan kita berbincang kitab Fathul Qarib, iaitu fiqh mazhab Syafi'i, untuk kita fahami dan kita hayati dan kita amalkan, dan juga untuk kita sampaikan kepada orang lain, yang mana perbincangan ini yang mana dihadiri oleh kebanyakannya guru-guru takmir. Maka tanggungjawab sebagai guru-guru takmir ya, untuk menyampaikan, untuk memahamkan masyarakat, yufaqihul mujtama', memfaqihkan mujtama' ataupun masyarakat, supaya mereka memahami agama dengan betul dan beramal dengan betul. Jadi insya-Allah kita pada hari ini kita masuk pada fasal ya, masih lagi bab taharah. Kita dah nak habis bab air, kita dah habis bab perbahasan dengan perbincangan berkaitan dengan air najis ataupun tidak. Ya, dan pada pengajian yang lalu kita sudah bincangkan tentang babul awani ataupun faslul awani, cerita tentang bejana. Bejana yang boleh digunakan. Apa kaitan bejana ni dengan taharah? Sebab bejana ni lah digunakan untuk menampung air. Ya, tak boleh kalau kita nak berwuduk dengan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, jenis haram daripada hadis Nabi SAW, dan juga difatwakan oleh para fuqaha secara ijma', 4 mazhab mengatakan haram. Bukan saja berwuduk dengan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, tetapi apa saja yang diperbuat daripada emas dan perak tidak boleh digunakan sebarang kegunaan. Bukan bab berwuduk ataupun taharah sahaja. Bahkan berkait rapat dengan pembuangan najis. Dalam kitab fiqh dia kata, kalaulah seseorang itu buang air kecil, dia tadah air kencingnya dengan bekas yang diperbuat daripada emas, pun haram juga. Ya, sebab jelas dalam hadis Nabi SAW, seperti mana yang pernah kita bincangkan pada bulan yang lalu. Pada kali ini, setelah kita dah bincangkan bab berkaitan dengan emas dan perak yang terletak ataupun dijadikan dalam bentuk bekas ataupun bejana, dan apa yang boleh dan apa tak boleh, dan apa yang dimaafkan, apa yang makruh dan apa yang haram. Kali ini kita nak masuk bab siwak pula. Dia masuk nak cerita tentang apa yang berkait rapat dengan wuduk. Sebelum wuduk tu kita nak masuk apakah yang perlu kita buat sebelum berwuduk. Jadi kita masuk faslun fi isti'mali alati siwak, iaitu fasal ataupun bab kecil yang menceritakan tentang penggunaan alat siwak. Baik, bila sebut tentang alat siwak ni, siwak tu ada 3 makna. Kata Imam Bajuri rahimahullahu taala, dia boleh menjadi makna, iaitu siwak tu maksudnya perbuatan siwak membersihkan gigi. Ya, kedua, siwak tu boleh dinamakan sebagai alat.
alat, maksudnya alat siwak, kayu siwak dan sebagainya, ya. Dan begitu juga yang ketiga dalam makna erti lain, dia membawa saya lupa dah makna dia, yang ketiga dia apa makna, saya dah tak apa, yang tak berapa ingat, ya. Jadi disebutkan ni alat siwak ni benda yang digunakan untuk membersihkan gigi, ya, ataupun dalam bahasa Arab, ya, disebut sebagai istaka yastaku, ya, maksudnya mensiwak, membersihkan gigi, itu makna dia. Jadi ini salah satu sunat wuduk itu sendiri, ya. Baik, dia sebut sini wahwa min sunanil wudu'i wa yutlaqu siwaku aidan ala ma yastaku bihi min arakin wa nahwih. Ya. Jadi disebut dekat sini tuan-tuan, siwak ini iaitu salah satu daripada sunat-sunat wuduk. Seperti mana jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak anda kulli wudu'in wa fi riwayah salatin. Nabi kata, jikalaulah tidak menyusahkan umatku ataupun membebankan umatku, nescaya aku akan memerintahkan mereka supaya akan bersiwak setiap kali hendak salat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini jelaslah yang Nabi sangat-sangat menggalakkan bersiwak. Dalam riwayat Nabi bersiwak selepas bangun tidur, sebelum baca Al-Quran, ketika nak berzikir, ketika nak masuk rumah, ya, ketika solat, ketika wuduk dan seumpamanya. Jadi jelas berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siwak ini sunat sebelum berwuduk. Ya, sebelum kita masuk tu ada perbincangan di kalangan para ulama. Yang dikatakan siwak ni di satu ibadah, membersihkan gigi, membersihkan mulut, mewangikan mulut dengan niat ibadah. Dengan niat untuk membersihkan gigi, maka itu dikirakan sebagai ibadah. Sebab tu ulama kata kalau kita nak bersihkan gigi kita, kita kata niat bersiwak, sahaja aku bersiwak. Dapat pahala. Pahalanya sangat besar. Bahkan dalam hadis Nabi SAW sebut, ya, sesiapa yang bersiwak dengan 70 bersiwak, bersolat, ya, solat dengan siwak, sebelum wuduk, sebelum solat dia bersiwak. Ya, Nabi kata lebih baik daripada solat tanpa siwak sebanyak 70 kali ganda. Ya, hadis riwayat Imam Baihaqi. Walaupun ulama kata dhaif, tapi ada yang ulama kata hadis ini adalah hasan. Ya, saya lebih memilih pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan hadis ini bertaraf hasan. Dia berdasarkan turuknya yang banyak, dia menjadi dhaif naik ke martabat hasan. Maka hadis ni hasan. Walaupun dhaif sekalipun, siapa berpegang pada dhaif tapi tidak menjadi masalah, dia adalah dhaif yang ringan, boleh untuk kita beramal. Ya. Baik, macam mana kita nak kata siwak itu kalau kita buat dapat pahala? Maksudnya kita ambil siwak, kita bersihkan gigi kita, dapat pahala. Solat lebih baik daripada 70 kali ganda. Dia kena berniat. Kata Imam Bajuri rahimahullah ta'ala. Dan dia kena memenuhi rukun-rukun dia. Rukun siwak ni tuan-tuan ada 3. Kata Imam Bajuri, rukun siwak ada 3. Begitu juga disebutkan oleh al-imam, imam-imam para ulama mazhab Syafi'i. Dia kata pertama mustaq, kedua mustakun bihi, dan wa mustakun fihi. Ya. Maksudnya ada 3 rukun. Singkatannya, maksudnya rukun pertama apa? Dia kena ada alat siwak itu sendiri. Ya. Dan kedua, benda yang kena siwak tu, gigi kita lah, lidah kita, termasuk juga dengan langit-langit dan sebagainya. Ya. Dan keempat, perbuatan siwak itu sendiri. Maksudnya yang alat siwak, ya, dan perbuatan siwak itu sendiri, apa yang disiwakkan. So masa 3 rukun ini adalah perlu dipenuhi. Orang yang buat siwak tu, dan kedua alat tu, dan benda yang siwak tu, yang kena bersihkan tu. Jadi memenuhi rukun-rukun itu semua, maka dia memenuhi kaedah yang mana menepati ibadah siwak itu sendiri dapat pahala yang sangat besar. Ya. Dan begitu juga disebutkan dalam hadis yang dhaif, hadis riwayat Imam Tabrani, yang mana Nabi SAW sebut, hadza siwaki siwakul anbiya'i qabli. Nabi kata, sesungguhnya siwak aku ini, dia bukan sunnah aku saja, Nabi kata, tetapi adalah sunnah para Nabi sebelum aku. Ya, disebutkan dalam kitab Al-Khasa'is Kubra, dikatakan bahawa Nabi yang pertama bersiwak iaitu Nabi Ibrahim AS. Sehinggalah pada zaman Nabi Muhammad SAW yang terbukti bahawa ia merupakan sunnah para Nabi dan para Anbiya. Ya. Tapi walaupun hadis tu dhaif, walaupun cerita yang kata Nabi Ibrahim yang mula bersiwak itu adalah cerita antara riwayat-riwayat Israiliyat, namun antara riwayat boleh diterima. Nabi kata hadithu an Bani Israel wala kharaj.
Maksudnya kita boleh terima riwayat daripada Bani Israel selagi mana riwayat itu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah dan akidah-akidah umat Islam. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, wa yutlaqu siwaku aidan ala ma yustaku bihi min arakin. Siwak itu bukan saja perbuatan siwak tetapi diitlakkan, diberi makna juga pada maksud apa alat siwak itu sendiri. Ma yustaku bihi min arak, daripada kayu arak ataupun kayu-kayu yang lain ataupun peralatan-peralatan yang lain. Jadi sebab itu kita nak sebut apa yang dinyatakan di sini, adakah siwak ini, kita dah tahu siwak ini merupakan sunnah Nabi SAW. Ya, kita buat siwak tu ya dengan niat siwak dapat pahala besar. Ya. Jadi persoalannya, boleh ke kalau digantikan dengan berus gigi? Siap letak ubat gigi sekali, boleh ataupun tidak? Di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita akan bincangkan. Di sini ada perbincangan menarik di sisi Al-Imam Al-Baijuri, Imam Ibn Hajar dan ramai lagi di kalangan para ulama yang membahaskan bagaimana kalau alat siwak itu digantikan dengan alat lain. Ya, ada orang dia tak selesa pakai siwak tapi dia gunakan berus gigi. Sebelum wuduk dia berus gigi ataupun sebelum nak pergi salat dia berus gigi. Ya, adakah ia dikira sebagai menepati ataupun menggantikan sunnah siwak itu sendiri? Sabar dulu tuan-tuan, kita akan bincangkan selepas ini. Baik, jadi disebutkan wuduk ini, siwak ini adalah sunat. Sunat. Bila dimulakan? Adakah selepas basuh tangan ataupun sebelum basuh tangan? Itu persoalannya. Ya, persoalan kita nak jawab di sini, sebelum kita siwak tu, sebelum kita wuduk, kita bersiwak. Dan bersiwak tu sebelum kita basuh tangan, kan sebelum kita kumur-kumur dan kita basuh, masuk air dalam hidung, kita basuh tangan, betul tak? Ya. Okey, siwak tu letak tang mana? Sebelum basuh tangan ke ataupun selepas basuh tangan? Ada orang dia basuh tangan dulu, lepas tu dia siwak. Dia siwak, lepas tu dia masukkan air dalam mulut, dalam hidung. Ada orang macam tu. Dan ada orang dia basuh tangan dulu, lepas tu dia ambil siwak, dia siwak. Ya. Lepas dia siwak tu, lepas tu dia kumur-kumur, dia masuk dalam hidung dan bersihkan, dia basuh muka dan seterusnya. So mana satu? Ya. Di sini kalau kita lihat, kita rujuk dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf antara Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar. Kata Imam Ibn Hajar, siwak itu disunatkan selepas membasuh kedua tangan. Maksudnya kita pergi kat paip, kita basuh tangan dua-dua dulu, lepas kita ambil siwak, kita siwak. Lepas siwak, barulah kita kumur-kumur, seterusnya masuk air dalam hidung, ya, 3 kali, lepas tu barulah basuh muka. Nampak tu. Jadi, itu yang pendapat menurut Imam Ibn Hajar. Manakala Imam Ramli berbeza. Imam Ramli dia kata tidak, siwak bukan selepas basuh tangan, malah dia sebelum lagi. Dia sebelum lagi tuan-tuan. Dia siwak dulu, lepas tu basuh tangan. Lepas basuh tangan, barulah berwuduk. Nampak tu? Dia beza tak? Beza Imam Ramli sebelum basuh tangan. Imam Ibn Hajar selepas basuh tangan. Apa beza dia tuan-tuan? Dia ada beza pada hukum. Ya. Kata Imam Ibn Hajar, maksudnya, kalau kita buat selepas basuh tangan, tak perlu niat bersiwak lagi dah. Maksudnya siwak itu sudah termasuk dalam sunat-sunat wuduk. Ya, sebagai contoh, saya nak pergi wuduk. Saya buka paip air. Saya buka paip ketika basuh tangan, ya, kita berniat sunat wuduk. Sahaja aku melakukan sunat wuduk. Dia belum fardu wuduk, itu belum masuk lagi. Kita basuh tangan dulu. Sahaja aku melakukan sunat wuduk. Okey? Dah basuh tangan, kita dah start dengan sunat wuduk, kita ambil siwak. Imam Ibn Hajar kata, bab siwak tu tak payah niat lagi dah. Sebab apa? Dia sudah termasuk. Dia dah included. Ya, selepas basuh tangan. Lepas tu masuk air dalam hidung, dah masuk kumur-kumur, masuk air dalam hidung, dah settle sunat, bila basuh muka barulah masuk niat yang betul. Sahaja aku mengangkat hadas kecil ataupun fardu wuduk ataupun fardu taharah. Kita bincangkan nanti tuan-tuan. Itu kata Imam Ibn Hajar. Kalau siwak selepas basuh tangan, itu yang muktamad baginya, tak perlu niat. Tetapi Imam Ramli, dia kata, siwak itu sebelum basuh tangan. Maksudnya sebelum basuh tangan, sebelum kumur-kumur dan sebagainya, ambil siwak dulu. Ya. Ambil siwak dulu, lepas siwak, baru basuh tangan. So, efek dia apa? Imam Ramli kata, ketika bersiwak itu, kena niat sunat wuduk. Ya. Kita buat apa? Ambil siwak, dalam hati sahaja aku
melakukan sunat wuduk. Okey, dah basuh tangan, lepas tu kumur-kumur, basuh hidung, ya. Lepas tu basuh muka, baru niat yang betul. Saja aku mengangkat hadas kecil. Nampak tu. Itu beza. Ya. Yang mana muktamad? Muktamad tak ada yang muktamad, cuma sebahagian daripada ulama-ulama mutaakhirin, ya, antaranya ulama-ulama Syafi'iyah di kalangan Mesir, ulama Mesir, antaranya Imam Bajuri, dia mentarjihkan Imam Ramli. Dia kata siwak dulu bawah setangan. Kena niat. Ya. Tapi kalau ulama-ulama mazhab Syafi'i dekat Hadramaut, guru-guru kami dekat Yaman, dekat Mekah, mereka lebih menyokong pendapat Imam Ibn Hajar. Maksudnya basuh tangan dulu baru siwak. Tak payah niat. Ya. Baik, jadi kita macam mana nak ikut mana? Terserah pada mana-mana. Ikut kebiasaan tuan-tuan. Ya. Ikut kebiasaan tuan-tuan. Ada orang biasa dia siwak dulu baru basuh tangan. Ada orang basuh tangan dulu baru bersiwak. So macam mana? Ikut kebiasaan. Kalau ikut kebiasaan saya bukan saya apa? Ya, walaupun guru mazhab Syafi'i saya kebanyakan daripada Yaman, mereka lebih memilih pendapat Ibn Hajar, tetapi kalau ikut kebiasaan saya basuh tangan dulu. Saya bersiwak dulu. So bersiwak bawah, itu kebiasaan saya. So bila dah biasa sangat, saya ambil pendapat Imam Ramli. Maksudnya siwak dulu, ya, kemudian basuh tangan, baru dah kumur-kumur hidung, muka dan seterusnya. Tapi kalau ada dah biasa dia basuh tangan kemudian siwak, so dia boleh ambil pendapat Imam Ibn Hajar. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita lihat dari segi sudut manakah tuntutan, di manakah yang sepatutnya untuk kita melakukan siwak sebelum berwuduk, ya, jelas. Baik, kita teruskan. Wasiwaku mustahabbun fi kulli halin wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lisaimi fardan au naflan. Ya. Disebutkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia kata siwak itu adalah sunat dalam seluruh keadaan. Tak apa-apa keadaan, nak masuk office, nak masuk restoran, nak meeting, dalam apa-apa keadaan disunatkan. Ya, wala yukrahu tanzihan, dan dia tidak dikira sebagai makruh. Hatta dalam toilet sekalipun kita boleh bersiwak, tidak menjadi masalah. Ya, maksudnya sunat. Pasal apa? Dia membersihkan mulut, dia mewangikan mulut. Nampak tu, ya. Illa ba'da zawali sa'ibi, kecuali selepas tergelincir matahari. Maksud selepas tergelincir ni iaitu masuknya waktu zuhur. Maksudnya kalau orang berpuasa, dia nak bersiwak ke nak bergosok gigi sebelum masuk zuhur. Ya, sebelum masuk zuhur dia nak gosok gigi, gosoklah puas-puas. Ya, bila dah gosok gigi, bila masuk zuhur, Allahu Akbar, ataupun tengok kalender waktu zuhur dah masuk, dia bersiwak. Menurut mazhab Syafi'i, hukumnya adalah makruh. Makruh apa? Kurang pahala puasa itu sendiri. Ya, jadi sebelum tu kita nak tanya jugalah, kita nak bincangkan dari segi sudut perbahasan di kalangan para ulama, ya. Disebutkan disunatkan kayu arak. Kayu arak tu apa yang biasa kita tengok kat Mekah itulah, ataupun kita pergi dekat Seri Petaling, ya, markas jemaah tabligh kat situ dijual yang wangi-wangi. Itu kayu arak. Itu yang paling afdal sekali, ya. Lebih-lebih lagi kita ambil yang basah. Yang kering tu tak berapa afdal, yang basah tu bagus. Yang basah pasal apa? Sebab yang basah tu dia mewangikan mulut, dia mengharumkan mulut. Yang kering tu kurang sangat efek dia. Itu persoalan dia. Selain daripada kayu arak, boleh tak kita, bukan arak minum, IRK, ini saya tunjukkan dekat sini yang perkataan tu, ya. Ada perkataan ni, yang mana inilah perkataan kayu arak. Ini sebatang pokok yang biasa digunakan oleh masyarakat Arab sampai sekarang, ya. Kalau kita pergi Saudi, nampak orang Arab tu dia bersiwak mana-mana pun, Arab pakai igal tu, memang jadi adat mereka, satu benda yang baiklah, ya. Baik, persoalannya boleh tak, ya? Kita kata siwak itu adalah ibadat. Kalau kita bersiwak dengan niat menghidupkan sunnah Nabi, dapat pahala. Bahkan kalau solat sunat 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada solat yang tidak bersiwak sebelumnya 70 kali ganda. 70 kali ganda pahala dia, ya. Tapi orang tanya, Ustaz, kalau 70 kali ganda lebih baiklah daripada solat fardu yang 27 kali ganda. Tidak. Ulama sepakat itu solat sunat. Solat sunat berganda-ganda macam mana sekalipun, dia tidak akan menyamai satu solat fardu. Solat fardu tetap paling besar. Paling besar pahalanya. Bayangkan. Kalau buat berjemaah, lagilah 27 kali ganda. Ulama kata, solat sunat yang bersiwak 70 kali ganda tetap tidak mampu menyaingi satu solat fardu.
Nampak tu ya. Ini kaedah kita kena pegang tuan-tuan. Sebab apa? Dalam hadis qudsi Allah mengatakan yang Allah fardukan itulah yang paling tinggi. Walaupun yang solat sunatnya berganda-ganda, ada bonusnya macam-macam, tetap tidak dapat menandingi satu solat fardu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, persoalannya bila siwak itu sunat dapat pahala, dan bila kita lakukan sebelum solat dia 70 kali ganda, sebelum dilakukan sebelum wuduk solat kita 70 kali ganda lagi baik. Persoalannya boleh tak kalau kita gantikan dengan berus gigi? Boleh tak kalau kita gantikan dengan berus gigi campur dengan ubat gigi? Boleh atau tidak? Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada dibahaskan ya, kalau tak ikut pada zaman moden ni, tapi ada juga kenyataan sebahagian daripada para ulama. Kalau kita baca dalam kitab Hasyiah Baijuri ya, kita buka Tuhfatul Muhtaj, kita buka dalam Hasyiah Jamal Al-Bujairimi, semua sebut lebih kurang benda yang sama. Dia kata wal muradu binahwihi, ya, apa ataupun selain daripada kayu arak. Maksud dia apa? Dia kata Imam Baijuri kata kullu hashinin tahirin yuzilul qalha. Ya, setiap benda yang kasar, suci dan boleh menghilangkan karat ataupun kekotoran pada gigi itu. Nampak? Kullu hashinin tahirin yuzilu al-qalha. Maksudnya tak semesti kayu siwak, apa-apa sahaja benda yang kasar, yang kesat, maksudnya benda yang lembut lah, kalau digosok kat gigi itu kotoran boleh hilang. Nampak tu ya. Ai safratil athnan, ia boleh menghilangkan kekuningan gigi. Walau nahwi khirqatin, walaupun kain yang kesat. Nampak tu ya. Kata Imam Baijuri kalau tak ada kayu arak tu boleh ambil kain lah gosok. Bersihkan gigi tu, gosok. Pakai kain. Kita ambil kain macam ni, contohlah kan. Ada kain. Kain ni macam ni, ni nampak ni. Kita buat macam ni, gosok. Pun kata Imam Baijuri, kata ulama-ulama mazhab Syafi'i, dikira dapat pahala siwak. Tapi dengan syarat, ketika kita ambil kain, kita buat macam ni, dengan niat, sahaja aku buat sunat siwak. Sahaja aku melakukan sunat siwak. Lintas dalam hati, bukan susah pun. Ya, maka itu dikira sebagai dapat pahala siwak. Nampak? Ya. Au isba'i ghairihil hashinah, atau jari orang lain. Maksudnya, ya, ini tak ada orang buat lah, tapi kalau orang buat gila namanya. Tapi tuan-tuan jangan buat lah. Tapi ini perbahasan ulama yang mengatakan barang yang selain daripada itu yang boleh menggantikan siwak itu sendiri. Dia kata apa? Jari orang lain. Katakanlah saya semayang, sebelah saya DJ Kaf. Semayang. Saya tak bawa siwak pula. Jadi kita nak solat, Allah mak lupa nak bawa siwak. Saya pun kata, DJ Kaf, pinjam jari dia. DJ Kaf pun sporty kata, pakai jari, ambil jari dia, gosok. Gosok, pakai jari yang kasar tu tuan-tuan ya. Kasih jari maskulin lah, gosok. Ya, lepaskan. Kata Imam Baijuri kata, pun sama juga dapat pahala siwak. Tapi dengan syarat, ya. Al-muttasilati min hayyin, daripada orang yang hidup, biiznih, dengan izinnya. Itu pun dengan izin DJ Kaf. Tapi kalau saya tengok tak bawa kayu siwak tu, saya kata DJ Kaf pinjam jari je dah buat siwak. Dia kata awak gila ke Ustaz? Aku tak kira, saya pun ambil pistol. Bagi tak nak? Tak nak bagi, DJ Kaf terpaksalah bagi jari dia. Saya pun siwak pakai jari dia. Ya. Boleh tak? Haram, berdosa tuan-tuan. Tak boleh. Minta izin. Dengan rela dah tu dengan rela. Lepas ni jangan minta jari DJ Kaf lah. Ini perumpamaan saja. Yeah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Disebut dekat sini tuan-tuan, bi khilafi isba'i nafsihi walau hashinah 'ala al-mu'tamad. Kalau ikut pendapat mu'tamad, jari sendiri tak boleh. Jari sendiri walaupun kasar tak boleh. Tak dikira dapat pahala. Namun ada pendapat sebahagian ulama mazhab Syafi'i, dia kata tetap dapat pahala kalau guna jari sendiri. Bagi saya boleh pakai pendapat ni. Pendapat yang tidak muktamad, iaitu pendapat sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i, kalau dia tak ada siwak, dia boleh pakai jari sendiri. Dia ambil. Boleh. Itu pendapat yang lemah, tapi boleh pakai kalau in case memang tak bawa langsung. Ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di sini, kalau kata ikut kenyataan ulama-ulama Syafi'iyah, kalau tak ada siwak boleh gantikan dengan kain kasar ataupun benda yang kasar. So boleh diganti dengan peralatan lain, kain.
Kalau kain yang kasar ni boleh digantikan sebagai siwak, ya, dapat pahala siwak, dapat ganjaran siwak tuan-tuan, begitu juga berus gigi dan ubat gigi pun sama juga tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, ini persoalan yang saya timbul. Saya mula-mula sampai dekat Al-Azhar tahun 1997. Ya. Saya sampai dekat situ tuan-tuan, saya pergi kat Masjid Al-Azhar, saya pergi apa, saya tengok ulama-ulama Azhar tak ada yang pakai siwak. Apa pasal ni, mereka tak hidupkan sunnah ke? Pakai jubah Azhar, pakai apa, cakap ceramah, oh subhanallah, ilmu semua lah tinggi. Kita duk buka kitab, dia satu kitab pun tak sebut. Tapi kenapa tak hidupkan sunnah Nabi, tak pakai siwak time solat tu? Kita pun rasa kecewa lah. Tetapi bila kita tanya para ulama, dia kata ulama Azhar ni tak semua pakai siwak. Dia kata sebab apa? Kalau ikut dalam kaedah fiqah, tak kira mazhab apa sekalipun, tak semestinya siwak itu mendapat sunnahnya untuk kita melakukan sunat. Namun disebutkan dekat sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang termasuk juga benda yang boleh menggantikan siwak dan menghasilkan kesan yang sama ataupun lebih baik. Kalau siwak tu boleh membersihkan gigi dan mewangikan gigi, boleh juga digantikan dengan peralatan yang lain yang boleh mencapai maqasid ataupun objektif bersiwak. Ya, kalau kita tengok zaman dulu Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi selepas buang air, Nabi basuh tangan. Ya, macam mana Nabi nak hilangkan bau tangan ni? Nabi akan gosok tangan dekat tanah. Nabi gosok tangan dekat tanah, lepas tu Nabi basuh. So Nabi buat macam tu untuk menghilangkan kesan-kesan bau tanah. Zaman sekarang macam mana tuan-tuan? Boleh ke pakai tanah? Tak ada masalah nak pakai. Tapi kita ada teknologi moden. Ya, pakai sabun. Sabun boleh tak? Niat ikut sunnah Nabi SAW menghilangkan bau-bau yang tidak enak pada tangan, boleh, tak ada masalah. No problem. Asalkan mencapai objektif. Sabun ke, kalau zaman tok nenek kita pakai daun pandan, dia ramah dengan daun pandan. Nampak tu? Zaman dulu sabun tak ada, susah nak dapat. Ya, dia ramah dengan daun pandan sampai matlamat. Begitu juga berus gigi dan ubat gigi sampai matlamat. So macam mana nak buat, Ustaz? Kalau kita pergi masjid takkan nak ambil berus gigi gosok macam tu. So standby daripada rumah. Ya, Nabi kata tak semestinya setiap solat. Ya, setiap wuduk pun dah kira kita bersiwak. So daripada rumah sebelum pergi masjid, kita gosok gigi. Bersihkan mulut, wangikan mulut. So pergi masjid dalam keadaan mulut kita wangi, mulut kita bersih. Dan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, mulut kita bersih dan wangi dengan niat kita bersiwak dengan berus gigi tu. Nampak tak? Ya. So insya-Allah salat akan dapat pahala 70 kali ganda juga. Ya. Pasal apa? Sebab itu dinyatakan oleh Imam Allahumma salli ala Muhammad, kata Imam Bajuri. Ya, Hashinin. Ya, dan ini jugalah disebut oleh sebahagian ulama-ulama moden, antaranya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata ubat gigi dan berus gigi dia boleh menggantikan tempat siwak. Tapi lebih afdal. Jadi saya tidak menolak siwak itu sendiri. Saya tak tolak. Kita gabungkan dua-dua lagi baik, lebih afdal. Kat rumah kita gosok gigi, ya, dekat masjid nak takbiratul ihram Allahu Akbar, kita siwak lagi Allahu Akbar. Berganda tuan-tuan. Lagi besar pahala. Nampak? Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini ulama kata yang paling afdal siwak. Kalau tak ada kayu digunakan daripada pelepah, Allahumma salli ala Muhammad, tamar pun dia juga, ya. Lepas tu pokok zaitun disebut, ya, ataupun dahan-dahan yang benda-benda yang baik. Kata ustaz, kalau pakai ranting pokok mangga boleh tak? Pelantak hang lah, janji dia boleh bersih, janji bulu-bulu tu boleh hilangkan, boleh wangikan mulut. Tapi hati-hatilah, jangan kita telan getah dia sampai sakit perut ke apa ke, ya, kena infection ke, wallahu alam, kita pun tak naklah macam tu kan. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya dah bahaskan berdasarkan kenyataan para ulama, tak semestinya kayu siwak benda yang kasar, hatta kain sekalipun. Kalau kain boleh, apatah lagi berus gigi dan ubat gigi, dan kesannya hampir sama ataupun lebih baik. Nampak tu, teknologi lah kan. Tak adalah kita kata berus gigi, ubat gigi lebih baik, tidak. Sebab apa? Keberkesanan. Kita nak kata baju orang dulu dan baju orang sekarang. Baju kita lagi cantik, betul tak? Ya, bangunan orang dulu dan bangunan sekarang. Bangunan sekarang lagi cantik pasal apa? Teknologi. Zaman dulu baju tak cantik macam ni. Finishing tak cantik macam ni pasal apa? Teknologi. Sama juga kita tak kata kayu siwak dulu tu tak boleh menandingi ubat gigi yang berus gigi.
Ubat gigi beruk gigi lebih baik pasal apa? Teknologi. Tapi kita tidak menafikan sunat kita bersiwak itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung ya. Baik, yang disebutkan siwak itu adalah sunat pada setiap masa ya. Tidak kira lah yang mana sunat ini dalam keadaan masalah kecuali selepas terbenam matahari. Bukan terbenam, tergelincir matahari, maksud waktu zuhur. Maka ini perkara ini adalah perkara yang dimakruhkan. Nak buat tak apa, tidak menjadi masalah. Maksudnya apa? Boleh, tidak haram tetapi makruh, kurang pahala. Yang dia kata fardan au naflan. Ya, di sini ulama kata walaupun puasa sunat ataupun fardu sekalipun. Puasa sunat selepas masuk zuhur makruh untuk kita bersiwak ataupun berus gigi. Nak bersiwak sebelum tu, ya. Puasa fardu apatah lagi di bulan Ramadan ataupun puasa nazar ataupun puasa qada. Begitu juga pendapat di kalangan para ulama, ya. Walaupun puasa dalam keadaan takdiri ataupun puasa yang kata orang tu bukan hukmi, ya. As-saumul hukmi, bukan as-saumul hakiki. Saumul hukmi apa? Dia kata kalau seseorang tu lupa nak berniat pada waktu malam, berniat dalam hati lah, lupa nak puasa, sedar-sedar subuh, alamak, tak boleh nak puasa, puasa tak sah, nanti habis Ramadan kena qada balik. Tapi dia kena imsak tak? Menurut mazhab Syafi'i, yes, dia wajib kena imsak. Ya, kita wajib berimsak. Walaupun kita lupa baca niat, puasa kita tak sah, kena qada balik, tetap kita kena imsak. Imsak macam tu juga menurut sebahagian ulama, ia dikira sebagai wajib menahan. Maksudnya pun makruh juga kalau mereka itu bersiwak. Walaupun siam hukmi. Kecuali pendapat di kalangan Al-Khatib Asy-Syirbini. Kata Imam Khatib Asy-Syirbini, dia kata tidak. Yang siam hukmi tidak makruh kalau dia bersiwak selepas zuhur, walaupun dia imsak ketika itu. Sebab apa? Hakikatnya belum berpuasa. Tapi yang mu'tamad, yang hukmi juga dikatakan ataupun dikira sebagai makruh. Ya. Baik. Wa tazulul karahatu bi ghurubi syamsi. Ya, maksudnya hilangnya makruh itu daripada zuhur sampai maghrib. Masuk maghrib saja Allahu Akbar, ambil siwak terus. Tidak jadi makruh. Ya. Baik. Wakhtar An-Nawawi, menurut pendapat Imam Nawawi, pendapat peribadi, adamat karahati mutlakan. Maksudnya Imam Nawawi punya pendapat peribadi, iaitu pendapat yang terkeluar daripada usulul mazhab. Dia kata bahawa tidak makruh sama sekali. Maksudnya dalam perbahasan fiqh, Imam Nawawi ada pendapat-pendapatnya tersendiri. Ya, ada pendapat dia yang terkeluar daripada mazhab. Maksudnya Imam Nawawi ini walaupun dia bermazhab Syafi'i, tetapi dia peringkat mujtahid. Dia boleh mentarjihkan dan dia boleh keluarkan pendapat sendiri. Dia boleh tarjih ikut pendapat sendiri. Dan ada pendapat yang memang sama sekali terkeluar daripada mazhab Imam Syafi'i. Itu pendapat peribadi. Kenapa macam tu? Sebab kelayakan yang ada pada Imam Nawawi, dia bertaraf mujtahid. Antaranya Imam Syafi'i kata dan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i makruh selepas zuhur, manakala Imam Nawawi kata tidak makruh sama sekali. Nampaklah. Ada pendapat lain, kalau mazhab Syafi'i kata kalau tayamum sampai dekat siku, sapu dengan debu kan. Tapi Imam Nawawi kata tidak, pendapat peribadi dia adalah sapu tapak tangan saja. Itu pendapat peribadi Imam Nawawi. Kalau pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, solat hormat waktu wajib qada. Tapi menurut Imam Nawawi, solat hormat waktu tidak wajib qada. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Okey, disebutkan wahwa ay as-siwaku fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban min ghairiha. Disebut dekat sini bahawa siwak pada 3 tempat adalah tersangat-sangat sunat, tersangat-sangat digalakkan, tersangat-sangat sunat selain daripadanya. Ya, maksudnya nak dibandingkan banyak tempat yang kita bersiwak, 3 tempat ni paling yang sangat digalakkan. Ya. Baik, ahaduha ataupun awaluha. Awaluha dia kata apa? Dekat sini dia kata bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia kata di sini. Okey. Inda taghayyuri al-fami min azmin. Ya. Dia kata ketika mulut berubah daripada azam. Azam ni tak ada terjemah dalam bahasa Melayu. Ini asal perkataan daripada Matan Abi Syuja'. Ya. Cuma Al-Imam Ibn Qasim
Al-Ghazi dia mensyarahkan maksud azam di sisi Imam Abi Syuja'. So dia kata qila huwa sukutun tawil. Maksud azam itu disebabkan diam yang lama. Tak bercakap lama maka bakteria berkumpul dalam mulut tu. So bila bercakap tu keluar mulut yang tidak harum untuk dihidu dan sebagainya. Azam ni ada dua makna. Ya, sama ada disebabkan dah lama tak bercakap, senyap. Wa qila huwa tarkul akli. Ya, iaitu meninggalkan makan. Dah lama tak makan, puasa menyebabkan mulut busuk. Kecuali kalau berpuasa lepas zuhur makruh. Tapi konon dia tak berpuasa, diet lah. Daripada pagi sampai tengah hari tak makan, petang pun tak makan. So sebab ditinggalkan makanan itu, mulut berbau, maka disunatkan bersiwak. Ya. Baik, wa ghairihi liyashmala taghayyur al-fami bighairi azmin ka akli dhirihin karihin min thawmin wa basalin wa ghairihima. Ya. Maksudnya dia meliputi apa-apa saja. Maksudnya apa-apa yang menyebabkan mulut berbau, yang mana selain daripada senyap yang lama ataupun meninggalkan makan, dan selain daripadanya iaitu sama ada berubah bau mulut itu selain daripada azam, iaitu makan benda yang berbau busuk seperti bawang putih dan bawang besar ataupun selain daripadanya. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sama jugalah, bukan bawang putih, bukan bawang besar, tetapi ia meliputi apa dia? Petai, tempoyak, kedas, jering pun sama jugalah. Maka lepas makan benda-benda macam tu, kita bersiwak. Niat bersiwak dapat pahala. Ataupun tak bersiwak, lepas makan benda Allah tu, kita ambil berus gigi, ubat gigi, kita gosok. Saja aku bersiwak kerana Allah Ta'ala, dapat pahala tuan-tuan. Kalau solat, dapat 70 kali ganda. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya apa yang kita boleh kata sini, athani. Ya, athani 'inda al-qiyam. Ya, 'inda al-qiyam ay al-istiqadhi minan naum, ya, lepas bangun daripada tidur. Ya, bangun daripada tidur secara mutlak. Kata Imam Baijuri, walaupun tak berbau mulut itu. Walaupun mulut kita tidak berbau, bangun tidur, wangi mulut. Tetap juga disunatkan kita bersiwak, kata Imam Baijuri. Tapi jarang-jarang berlaku lah tuan-tuan. Biasa bangun tidur, mulut memang berbau. Jaranglah kalau dia bangun tidur mulut tak berbau, itu namanya wali Allah. Ada hikmah, ada karamah yang sangat besar. Baik. Wathalithu 'inda al-qiyam ila as-salah fardhan aw naflan wa yata'akkadu aidan. Maksudnya yang ketiga paling sangat-sangat disunatkan, iaitu ketika nak mendirikan salat. Ya. Itu juga kalau kita kata ketika nak pergi solat tu, takkan kita nak berus gigi dekat saf tu. Ya. Dekat saf tu macam mana kalau kita nak berus gigi? Susah juga kalau kita nak berus gigi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita dekat rumah sebelum berwuduk kita bersiwak siap-siap. Wangi mulut. So bila kita solat, yang dimaksudkan bersiwak sebelum kita takbiratul ihram itu, maksudnya mulut kita ketika semayang dah wangi dah. So kita berus gigi awal-awal, so kita solat dah standby daripada awal lah. Itu tidak menjadi masalah. Sama ada solat sunat ataupun solat fardu. Ya. Baik, di sini kata ulama, ada perbincangan di kalangan para ulama. Ya. Ini juga khilaf di kalangan ulama mazhab Syafi'i antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Dia kata kalau orang tu tengah semayang, ya, dia masuk saf, Allahu Akbar. Ya. Tiba-tiba teringat dia terlupa nak bersiwak. So macam mana? Ya. Boleh tak dia ambil siwak, dia siwak kejap. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada orang dia batal. Kalau salat fardu dia sekadar batal sebab nak bersiwak, haram berdosa. Pasal apa? Salat fardu haram dibatalkan. Ya, kalau dah salat sunat, dia batalkan salat sunat pasal apa? Nak bersiwak, makruh hukumnya. Dia nak kerja benda yang sunat tapi dia buat benda yang makruh. Baik, tak payah. So macam mana? Dia nak teruskan solat, kena teruskan. Yang fardu tak boleh batal tanpa keuzuran. Yang sunat makruh dibatalkan. So teruskan solat. Cuma boleh tak ketika solat ambil siwak kejap, kita siwak. Ya, tak nak tinggal fadilat. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Kata Imam bin Hajar, tak boleh. Dah solat kena terus sajalah. Ya, ulama kata menurut pendapat Imam bin Hajar, terlupa tak apa, dinamakan keuzuran, tetap dapat pahala. Sebab apa? Menurut kebiasaan memang dia bersiwak. Cuma solat ketika itu dia lupa. Disebabkan lupa, bukan sengaja, tetap juga dapat pahala siwak. So kata Imam bin Hajar, tak payah siwak lagi dah, terus solat.
Pahala jangan takut, insya-Allah dapat. Ya, Allah bagi sebab menurut kebiasaannya. Cuma kata ulama, kalau dia tak biasa, hari tu dia nak buat, tiba-tiba terlupa, tak dapat pahala. Sebab apa? Sebelum ni dia tak pernah buat. Nampak tu. Namun kata Imam Ramli boleh. Dah Allahu Akbar. Imam Ramli kata boleh dia bersiwak kalau terlupa, ya, tapi dengan istiak khafif, iaitu dengan siwak yang ringan. Bukan ambil kejap, ambil 1, 2 cukup. Ataupun 3 kali. 1, 2, 3 kali jangan. Kalau macam ni batal. Ya. Kalau sekadar kalau anggota ringan saja, 1, 2. Sikit ataupun 1 saja sekali lalu. Ringan, itu pendapat Imam Ramli. Boleh dibuat. So boleh pilih mana-mana lah. Ni kalau dah sampai Allahu Akbar, alamak terlupa nak siwak. Dia ambil siwak kat poket dia, 1, 2. Okey, letak balik. Nampak tu? Ya. Dengan siwak yang ringan, 2 ataupun 3 kali. Sebab apa? Pergerakan tangan tu, tangan kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau 1, 2, pergi patah balik 1. So 1, 2, macam tu lah. Kalau 3 patah balik, baru batal. Tapi 1, 2, tak sampai 3. Dia macam tu, kira tak batal. Ya, pandai-pandailah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalau boleh kita nak habiskan bab siwak ini sikit lagi. Sebab saya pun pukul 12 ni ada hal, kita akan berhenti pukul 11.30 dan kita akan buka selama 15 minit untuk soal jawab lah, kalau ada yang nak tanya apa soalan. Okey. Ada soalan Dr. lepas ni. Okey. Ada 2-3 soalan. Okey. Okey, tak apa, kita habiskan sikit lagi. Wa yata'akkadu aidan fi ghairi thalathati al-madhkurati mimma huwa al-madhkur fi al-mutawwalat. Ya, selain bertiga ni banyak. Dalam kitab-kitab fiqh ni berlambak disebut. Satu persatu, sebutir-sebutir disebut tuan-tuan. Ya, tentang di manakah yang disunatkan. Keluar rumah, masuk rumah, ya, bersama dengan isteri, nak main dengan anak-anak, semua disebut. Nak masuk tandas, keluar tandas, semua. Jadi memang banyaklah. Jadi al-mutawwalat dicerita panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Qira'atil Qur'ani wasfiraril asnan. Ya, dan ketika mana nak baca Al-Quran, dan ketika gigi sudah berubah. So bila gigi sudah berubah warnanya, sudah mendatangkan bau, maka kita disunatkan bersiwak. Nampak tu, ya. Baik. Wa yusannu ayyanwiya bisiwaki as-sunnatah. Disunatkan. Ya, disunatkan bahawa ya untuk kita lebih afdal. Saya tersilap sini tuan-tuan. Ya. Adakah siwak tu kita wajib niat? Tak wajib niat. Maksudnya kalau kita tak bersiwak pun tetap dikira dapat pahala. Sebab saya terlupa. Sebab menghilangkan kotoran tidak wajib pada niat. Dia ada amalan sunat wajib pada niat. Nampak tak? Ada amalan sunat wajib dapat niat. Maksud wajib niat tu kena niat baru dapat pahala sunat. Dan ada amalan sunat tak wajib niat. Jadi saya tersilap sikit tuan-tuan, yang mana mengatakan bahawa siwak ni seolah-olah saya kata wajib berniat. Sebenarnya tidak wajib berniat. Sebab apa saya terlupa bahawa membersihkan gigi ini izalatul najasah ataupun izalatul qadhurah, menghilangkan kekotoran. So melibatkan menghilangkan kekotoran ini, dia tidak wajib kepada niat. Sama juga kita cebok daripada najis, buang kahak apa sebagainya, nak bersihkan lantai yang bernajis, itu tak wajib pada niat. Dia sunat niat saja. Sama juga dengan siwak, dia tak wajib niat untuk mengabsahkan ibadah itu. Ya, maksudnya kita dan sebagainya, kita siwak tu tanpa niat pun dikira juga dapat pahala. Tapi lebih afdal, lebih selamat, para ulama kata yusannu ayyanwiya bisiwaki sunnatan. Ya, maksudnya disunatkan dalam hatinya, sahaja aku bersiwak sunnah kerana Allah Subhanahu wa taala. Sahaja aku melakukan sunat siwak, itu sunat, digalakkan. Tapi tidak wajib. Ya, wa ayyastaka bi yaminih. Ya. Dan maksudnya dia bersiwak dengan tangan kanan. Di sini boleh dikatakan sepakat antara Imam Ramli dan Ibn Hajar, tetapi di kalangan mutaakhirin ulama Syafi'iyah mereka berselisih pendapat. Kata Al-Imam Ibn Mulakin rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-I'lam bi Fawaid Umdatul Ahkam, dia kata ulama mazhab Syafi'i, ya mutaakhirin, mutakaddimin, dia kata berselisih pendapat. Siwak tu tangan kanan atau tangan kiri. Ya, yang pertama tangan kanan. Ya, kalau tangan kiri ni sebagian ulama kata kena siwak pakai tangan kanan. Sebab apa? Sebab dia menghilangkan kekotoran. So, menghilangkan kekotoran disunatkan tangan kiri. Itu pendapat ulama. Tetapi ulama jawab balik, tetapi dia bukan adalah membersihkan najis secara direct. Dia bukan mubasyarah. Bukan kita pakai jari kita ni, tapi kita gunakan peralatan. Dan dia adalah sunat yang digalakkan.
dia berkaitan juga dengan wuduk dan berkaitan dengan solat. Maka dia bukan sama ataupun pure ataupun boleh disamakan dengan mereka yang menghilangkan najis. So tak sama, dia kata tetap kekal pada hukum menggunakan tangan kanan ketika berwuduk. Ya. Baik, wa yabda'a bil janibil aymani min famih. Dia startkan di belah kanan. Saya sini kanan. Ambil start kanan. Gosok. Kanan pergi ke kiri. Kanan kiri. Macam ni. Start. Okey. Baik, wa ayyumirra ala saqafi khalqih imraran latifan, dan disunatkan untuk gosok lelangit tu secara lembut. Jangan gosok-gosok berdarah pula kuat. So slow, ya. Dan dalam kitab lain kata lidah juga. Lidah pun sunat. Ya, dalam hadis Nabi SAW bersiwak. Ya, Nabi bersiwak dalam Sahih Bukhari Muslim sampai isteri Nabi dengar bunyi Nabi nak muntah. Nampak tu. So Nabi kalau bersiwak sampai betul-betul kat langit, sampai kat hujung pangkal lidah tu, untuk membersihkan, betul-betul bersihkan lidah, bersihkan langit-langit tu juga, bukan gigi saja. Sampai macam tu sekali, sampai Nabi nak memberi isyarat hampir muntah. Macam tu kan. Ya, biasa kita dengar orang dia gosok gigi, ya sampai kat dalam tu dengar dekat luar toilet tu nak muntah, betul tak? Apa benda lah. Tapi sebenarnya ada dalam hadis Nabi macam tu juga. Ya, tapi kita ni dengar je buruk punya. Bunyi buruk, tapi Nabi bunyi tu bunyi yang sopan lah. Nabi suaranya sangat sempurna. Tak mungkin Nabi bunyi suara nak muntah tu bunyi yang jelek. Jangan kita comparekan bunyi kita nak muntah dengan suara Nabi nak muntah. Tidak. Suara Nabi yang muntah itu suara yang tidak jelek didengar, tetap sedap didengar, tuan-tuan. Ya. Baik. Okey, gosok lidah juga dengan langit-langit secara lembut. Jangan, sebab langit ni sensitif. Kalau kita kuat sangat dia boleh berdarah. Ya. Wa ala karasi adrasih, dan begitu juga di atas gigi geraham ni, karasi adras. Ya. Sebab apa dia lepeh macam tu, tuan-tuan? Kenapa dia namakan kursi? Sebab dia lepeh, boleh duduk. Kalau orang kecil dia boleh duduk kat geraham kita ni. Tapi gigi depan tak boleh, dia macam tajam. Sebab tu dinamakan karasi, kerusi gigi geraham ni atasnya. Bukan tepi saja. Karasi ni tempat permukaan yang lepeh tu. Tempat yang rata tu lah. Ya. Itu juga disunatkan untuk kita bersiwak, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, setakat itu saja. Kita nanti insya-Allah pada bulan hadapan kita akan masuk bab wuduk pula. Ya, perbincangan panjang juga insya-Allah. Dan ada beberapa soalan, jadi saya serahkan balik kepada DJ Kaf, ya. Ada lebih kurang 10-15 minit sahaja. Baik, kita ada 15 minit saja soalan-soalan yang boleh saya bacakan dan juga doktor jawab. Antara soalan yang ditanya adalah di sini, sekiranya kayu daripada Tuan Muhammad Syahidin, kayu sugi yang digunakan apabila kita dah gunakan, kita masuk dalam poket dan nanti berbau busuk, adakah boleh? Soalan dia. Okey, ya, dia memang sebenarnya kalau kayu sugi tu, kayu siwak tu, dia simpan dalam poket tak ada masalah. Sebab apa, yang kita siwak tu yang melekat dekat kayu sugi tu, dekat bros-bros dia tu adalah air liur. Ya. Air liur ataupun kahak, ya, tidak dikira sebagai najis. Ya, ludah air liur tidak dikira sebagai najis. So bila kita letak dalam poket, dia tidak dikira seseorang itu menanggung najis. So bila dia tidak menanggung najis, maka solatnya sah. Dan adakah dikira makruh? Tidak dikira makruh. Sebab apa? Sebab untuk menjaga keadaan. Kalau kita letak dekat lantai masjid, seolah-olah kita menghina masjid. Bahkan kita letak dekat poket, walaupun kayu siwak itu berbau, tapi sebenarnya bukanlah untuk menghina solat itu, tetapi untuk menjaga kewibawaan dan kehormatan masjid. Jadi kalau berjemaah dekat masjid, kita letak dalam poket, tidak menjadi masalah. Pertama, sebab dia bukan najis. Dan kedua, kenapa tak boleh letak dekat lantai? Sebab kita berada dalam masjid. So dalam masjid kita wajib menjaga kehormatan masjid. Ya. Tapi kalau kat rumah ada pilihan kita, sama ada nak letak kat lantai ke nak letak kat poket, tidak menjadi masalah. Ya. Dan kalau letak dalam poket pun benda itu dimaafkan. Sama sekali tidak dikira menjejaskan keabsahan solat itu, ataupun sama sekali tidak mengurangkan fadilat solat itu sendiri. Kecuali kalau mulut kita bernajis. Ya, kita minum arak kan, kita ambil siwak tu kita bros. So arak tu melekat dekat kayu siwak tu. Kalau kita letak dekat poket, solat kita tidak sah. Ya.
Jadi apa perlu kita buat? Gunalah sebaik mungkin kumur-kumur ke siwak tu, kalau didapati najis kita kena letak tempat lain. Tak boleh letak dalam poket. Pasal apa? Sebab itu dikira najis. Tapi tak adalah setakat ni kita kata minum arak, ustaz kata boleh minum arak, lepas tu bersiwak, lepas tu sembahyang. Jangan macam tu. Kita nak kata sebab kebiasaan kalau kita bersiwak, yang melekat dekat siwak tu bukan najis, kadar elio saja. Kalau melekat pun cili-cili kering tu, itu pun tak dikira sebagai najis juga, tapi katakanlah yang melekat dekat siwak tu najis, seperti arak, diminum arak ada sakit baki kat gigi dia siwak, melekat simpan dalam poket, itu baru dikira sebagai menanggung najis. Pasal apa? Sebab arak itu adalah najis. Wallahu alam. Tapi jangan berlaku lah, jangan berlaku, tak ada. Sekarang ni ada mungkin ada teknologi, doktor. Lepas dah bersiwak tu ada dia punya sarung dia, kita boleh simpan. Sarung simpan dalam poket. Itu bagus, beli tu. Kalau handphone pun ada sarung, apa salahnya kayu sugi pun ada sarung yang boleh kita jaga kebersihan dia. Betul. Ataupun DJ kalau lagi bagus, kalau lebih selamat, lepas dia siwak tu dia gigit yang sabut tu dia telan pun boleh juga. Kalau sanggup lah telan. Kalau sanggup lah. Sebab dia ada berkaitan dengan soalan sabuk ni, Ustaz. Daripada saudara Hasrul Harun, dia kata kita bersiwak sebelum takbir, kemudian kita ada rasa kayu siwak itu sisa-sisa bulu kayu sugi tu, bolehkah kita telan selepas takbir? Boleh. Tak boleh, haram. Makan hukumnya adalah batal solat. Kalau tertelan, alamak tertelan, tak batal, tapi disunatkan sujud sahwi. Sujud sahwi. Sebab apa? Telan dengan sengaja batal, tapi telan dengan tidak sengaja yang sedikit tidak batal, tetapi disunatkan sujud sahwi. Tapi kalau sengaja batal walaupun sedikit. Apa perlu buat? Dia ambil tangan, tarik macam tu, letak dalam poket. Habis cerita. Settle. Okey? Wallahu alam. Okey, baik itu. Jadi itu penjelasan bagi soalan yang kedua. Soalan yang ketiga dari Ustaz Abu Muhammad. Assalamualaikum doktor, mohon jelaskan tentang hukum makruh bersiwak selepas gelincir itu, adakah disebabkan waktu atau disebabkan untuk menghilangkan bau mulut kerana puasa? Soalan kedua, bagaimana pula kes mereka yang bersiwak sebelum takbir dan berlaku pendarahan di bahagian gusi? Adakah darah tersebut dikira najis yang dimaafkan atau sebaliknya? Okey. Alright. Tentang siwak selepas masuk Zuhur ni, kalau kita lihat dalam kitab Al-Majmu', ulama mazhab Syafi'i berselisih pendapat. Imam Nawawi kata ada 3 pendapat. Ada kata ketika waktu duha, ada kata ketika qailulah, dan ada kata selepas Zuhur. Tapi Imam Nawawi kata yang muktamad selepas Zuhur yang makruh. Jadi sebelum Zuhur tu tak makruh. Baik, kenapa ulama sebut selepas Zuhur ataupun masuk waktu Zuhur? Sebab kebiasaan mulut start berubah dengan ketara. Kalau lepas subuh, lepas duha tu dia berubah tapi sedikit-sedikit, tidak ketara. Kalau ikut adat, kata ulama mazhab Syafi'i, yang betul-betul ketara berubahnya, yang kata busuk betul lah lepas Zuhur. Jadi ulama dia letak dhabit. Senang nak kata kalau orang nak beramal bila makruh. So lepas Zuhur, dah masuk Zuhur lah baru dikira sebagai makruh. Azan Allahu Akbar. So bila kita nak solat, dah makruh untuk kita bersiwak. Walaupun dalam hadis sebelum solat kita bersiwak, tapi bila selepas Zuhur tu kita puasa, tetap makruh. Maka disunatkan tinggal. Tapi kalau sebelum masuk waktu Zuhur, solat duha ke, solat mutlak ke, boleh siwak, tak ada masalah, tidak dikira makruh. So ulama ditetapkan waktu itu sebab kebiasaan mulut yang betul-betul ketara berubah warnanya, maka berubah baunya, maka kita tidak disunatkan untuk menghilangkan kesukaan Allah. Allah suka, maksudnya bau mulut orang berpuasa lebih disukai daripada bau wangian kasturi. Jadi Allah suka bau tu, kenapa kita nak hilangkan? Ini menurut mazhab Syafi'i lah. Tetapi Imam Nawawi dia berbeza pandangan. Dia kata hadis tu bukanlah cerita tentang
Jangan menghilangkan bau tu, tapi nak ceritakan tentang bau mulut orang yang berpuasa tu dicintai. Bukan bermakna Allah tak kasih untuk kita hilangkan, sedangkan membersihkan mulut yang berbau itu adalah fitrah manusia. Kita tak selesa, orang nak bercakap kita tak selesa. Itu sudut pandangan, ya. Tapi lebih afdal, mana lebih selamat, kita pegang pada mazhab Syafi'i lah. Maksudnya kita tahan, ya, lepas zuhur tu jangan kita bersiwak, untuk kita khuruj daripada ataupun keluar daripada khilaf. Namun di sini tuan-tuan, kita dah berlalu pada zaman yang berbeza, yang mana pada zaman yang berbeza ni tuan-tuan, orang bekerja, ya, bukan duduk rumah. Mungkin zaman dulu puasa duduk rumah, sekarang ni masuk pejabat. Bulan Ramadan jumpa klien, jumpa bos. Maka di sini dia kata, ada orang kata, Ustaz, bulan Ramadan ni saya bersalah lah nak gosok gigi, makruh. Tapi dalam masa yang sama, hari-hari ada klien, hari-hari jumpa bos. Nak bercakap, takkan apa pula. Sekarang ni tak apalah, COVID-19 pakai mask. Tapi kita pula yang pening bau mulut kita, ya. Macam mana tu Ustaz, kalau tak pakai mask, ya boleh tak kita nak gosok gigi? Saya kata ini khilaf, ya, khilaf. Ya, mazhab Syafi'i kata makruh. Imam Nawawi kata tak makruh, walaupun lepas zuhur, so ikut keadaan. Kalau tak ada keperluan, kita berhati-hati keluar daripada khilaf, kita jangan bersiwak. Tetapi kalau kita ni keperluan, jumpa klien, jumpa orang, maka kita boleh bertalfik kepada pandangan peribadi Imam Nawawi dan mazhab yang lain atas dasar keperluan. InsyaAllah pahala tidak berkurangan atas dasar keperluan. Wallahu a'lam. Okey, kita ada beberapa minit lagi Doktor, sebelum Doktor ada pengajian selepas ini, iaitu soalan yang seterusnya. Ada sikit lagi soalan, iaitu soalan daripada Encik Faris Omar. Dia bertanya, berapa kali atau berapa hari perlu beramal dengan siwak baru kita dianggap biasa beramal dengan bersiwak? Baik, dia dikira sebagai biasa dengan siwak, ya, menurut pendapat ulama, walaupun sekali. Baik. Walaupun sekali. Hari ni dia start buat, besok dia lupa. Hari walaupun seminggu sekali. Walaupun seminggu sekali, Doktor. Ya. Dan jarak tak jauh. Dia pernah buat 10 tahun dulu, lepas tu 10 akan datang. Itu tak biasa. Maksudnya semalam dia buat ataupun kemarin dia buat, lepas tu besok dia lupa. Itu sudah dikira biasa. Ya. Sama juga maksudnya walaupun sekali. Tapi dalam tempoh yang tidak jauh. Maksud contohnya sekali 2-3 hari macam tu kan. Jadi orang yang dah biasa buat, maksudnya kalau dia terlupa, kalau menurut pendapat Ibn Hajar, tak perlu siwak ketika salat. Terus saja. Maksudnya dia lupa tu tetap dikira fadilat. Namun Imam Ramli kata, ya, boleh dia untuk bersiwak dalam keadaan yang ringan. Istiaq khafif jiddan. Sekali dua cukup untuk mendapatkan fadilat. So boleh amalkan mana-mana yang dirasakan selesa. Ya, bagi saya, bagi ini sebab terlupa. Bagi kita yang dah terbiasa, terlupa. Bagi saya tak perlu lagi nak siwak lagi dah. Sebab apa? Dalam hadis pun Nabi kata, siapa yang tak dapat buat terlupa, maka dikira sebagai uzur lah macam kita. Ramadan, siang Ramadan kita tegur air terlupa, tetap dimaafkanlah, dapat juga pahala puasa. Sebab apa? Kita berbuka tanpa sengaja. Sama juga kita tertinggal, ya, bersiwak sebab terlupa, maka dapat juga pahala sebab kita dah biasa buat, dikira pahala juga, dan kita meninggalkan bukan sengaja. Itu bagi saya lah, saya lebih cenderung kepada pendapat Imam Ibn Hajar. Dan sesiapa yang nak lebih tak puas hati, lebih yakin, dia boleh gunakan pendapat Imam Ramli, dia ambil siwak dia sekali dua, simpan. Pun bagus juga, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Okey? Baik Doktor. Okey, soalan seterusnya ada 2 soalan, 3 soalan terakhir Doktor. Soalan yang seterusnya, hadis yang menyebut jangan datang berjemaah bagi mereka yang makan bawang dan boleh menyebabkan bau mulut lah. Maka bersiwak itu untuk menghilangkan bau mulut ketika ini adakah menjadi wajib? Ya. Di sini wajib, kata Imam Baijuri, wajib ketika solat Jumaat. Kalau waktu lain tak wajib. Imam Baijuri begitu juga dalam hasyiah yang lain, dia kata yang wajib bersiwak bagi mulut yang berbau dan dia ketahui bahawa baunya mulut itu boleh mengganggu orang lain. Ya, contoh, saya pergi solat Jumaat dalam keadaan mulut bau petai. Ya, saya tak gosok gigi. Dan saya pergi sembahyang Jumaat dalam keadaan orang tahu bau mulut kita tu mereka tak selesa. Baik. So di sini tuan-tuan, apakah hukum saya solat Jumaat? Solat Jumaat saya sah. Dalam masa yang sama, saya berdosa kerana mengganggu orang lain. Nampak tu? Ya. Jadi bagi mereka yang berbau mulut dan boleh mengganggu orang lain pada hari Jumaat, maka wajib bersiwak ataupun seumpama dengannya. Bersiwak tak boleh, pakai berus gigi dan ubat gigi.
Kalau perut gigi tak boleh, pakai apa DJ Kaf? Pakai klorok. Kumur-kumur dengan klorok. Jangan telas. Sanitize. Sanitize. Terus baik COVID-19. Ya. Allah Jadi gunakan semampu mungkin. Dia hari Jumaat yang wajib. Solat Jumaat. Penting menjaga kebersihan. Tapi kalau solat fardu yang lain, makruh yang teramat sangat. Sebagian ulama Syafi'iyah kata haram. Antaranya Imam Subki rahimahullah, tak silap saya. Antara ulama segeliti ulama mazhab Syafi'i, mana solat yang berjemaah dekat masjid, kalau yang mulutnya berbau mengganggu orang lain, hukumnya haram menurut pendapat kedua lah sebahagian. Tapi pendapat muktamad, kalau selain daripada solat Jumaat, hukumnya makruh yang berat. Tapi tak sampai dosa. Tak sampai dosa, makruh yang berat. Tapi kalau hari Jumaat, dia datang dengan bau mulutnya, dia tak hilang, dia tahu memang baunya bermulut, jangan bau mulut, bau ketiaknya, supaya orang pun tak selesa, terganggu, maka dia solat dalam keadaan melakukan perkara yang haram. Wallahu a'lam. Dia beza fatwa ulama Syafi'iyah Jumaat dengan solat Jumaat dengan solat lain. Yang haram pada solat Jumaat saja. So kalau mulut berbau nak solat Jumaat dan dia diketahui bahawa bau mulutnya itu boleh mengganggu orang lain, maka untuk solat Jumaat dikira siwaknya menjadi wajib. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih doktor. Soalan yang seterusnya, fadilat solat dengan siwak ialah 70 kali ganda. Artinya lebih besar daripada solat berjemaah 27 kali ganda. Maka ada orang yang solat bersiwak tanpa berjemaah sebab dah dapat 70 kali ganda. Macam mana tu pula Ustaz? Ini salah faham. Ni disangkat oleh para ulama. Tidak sama sekali. Dalam hadis dia kata habu ilayya mimma aftaratu alaih. Dalam hadis qudsi Nabi SAW menyatakan, Allah bersabda, amalan yang paling aku cintai yang aku fardukan. So ulama-ulama hadis dia mentafsirkan hadis ni, dia kata sesungguhnya amalan fardu tidak dapat disaingi, tidak dapat dikalahkan dengan mana-mana amalan sunat sekalipun. Sebab itu Syekh Abu Bakar Bazib dia kata bahawa hadis ni menunjukkan walaupun solat sunat 70 kali ganda besarnya tuan-tuan, tapi dia tidak akan dapat menandingi walaupun satu solat fardu. Nampaknya. Maksudnya solat fardu, apa-apa saja ibadah fardu, termasuklah puasa fardu, terlalu besar. Tidak ada mana-mana amalan sunat pun yang dapat menandinginya. Hatta disebutkan dalam hadis, salatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat sunat fajar, selepas azan sebelum solat subuh, 2 rakaat, Nabi kata lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau macam tu, tak payah solat subuh. Sebab apa? Kalah solat subuh. Tidak. Dalam perspektif lain, solat subuh yang berjemaah apatah lagi jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Nampak tu? Kalau solat sunat fajar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau solat subuh itu sendiri, jauh lebih besar daripada dunia dan 3 dunia dan seisinya. Wallahualam. Itu tafsiran para ulama. Memang jelaslah. Berdasarkan hadis, Allah kata amalan yang difardukan ahabbu. Bukan Allah kata mahbub. Bukan Allah kata uhib, ahabbu. Paling dicintai. Maksudnya tidak ada yang boleh menandingi amalan fardu walaupun solat sunat yang diganda-gandakan pahalanya. Wallahualam. Baik, kita dapat pencerahan daripada doktor berkaitan dengan keutamaan sebenarnya. Berkaitan dengan keutamaan kita beramal, sikit sebanyak ada dia punya dalil dan hujahnya. Semua kita dapat pencerahan yang lebih jelas. Okey, soalan terakhir doktor. Yang ditanya oleh Tuan Abu Bakar. Soalan terakhir lah, biasalah kita pakai kayu sugi ni yang kita sering kali bertukar lah. Yang lama dengan yang baru. Yang lama yang dah rosak tu macam mana nak buang Ustaz? Macam mana nak lupus? Mengikut ni lah pencerahan. Tong sampah. Dia bukan alat suci. Dia bukan alat suci. Dia bukan seperti Al-Quran, bukan seperti helaian yang tulis Al-Quran. Dia boleh buang kat tong sampah, tidak menjadi masalah. Boleh. Dia bukan, tidak ada nas ataupun tidak ada kata-kata para ulama pun mengata disunatkan ataupun wajib menghormati kayu sugi yang terpakai. Tidak ada. Dia bukan macam Al-Quran, tak boleh buang merata. Al-Quran sama ada dibakar dan dilautkan ataupun ditanam tempat yang mulia. Siwak tak ada, boleh buang kat tong sampah, tidak menjadi masalah. Tidak ada fatwa ulama pun yang kata dia mesti dihormati seperti helaian-helaian Al-Quran. Tidak ada nas sama sekali. Wallahu a'lam. Okey.
Jadi soalan-soalan sikit sebanyak soalan-soalan yang telah diutarakan dapat mendapat pencerahan dan jawapan daripada Fadil Dr. Syed Sarizan kita pada pagi ini, insyaAllah pada bulan hadapan pada minggu akhir hari Rabu, insyaAllah kita akan bersama sekali lagi siri yang ke-6 tahun 2021 dengan topik kelebihan ataupun fadilat berwuduk, Doktor. Ya. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kepada doktor atas perkongsian ilmu dan juga amalan yang sama-sama kita dapat tambahkan ilmu di dada kita di akhir zaman ini. Kita mantapkan ilmu, kita mantapkan di mana kesesuaian awaliyat ataupun keutamaan dalam beramal kita. Yang penting adalah kita jangan terus terpengaruh dengan teori-teori, terpengaruh dengan propaganda, agenda-agenda yang dapat menjauhkan kita untuk terus beramal dan juga menuntut ilmu. Sekali lagi terima kasih. Yang bagi doktor, saya ucapkan semoga doktor dikurniakan kesihatan yang baik, dikurniakan keberkatan dalam hidup. Sama-sama kita dapat memerangi COVID-19 ini dan kita kembali kepada kehidupan yang biasa. Semoga selepas ini kita lebih kuat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu semua, terima kasih juga kepada semua guru-guru takmir, kepada para pendengar Radio Jawi. Bersama dengan saya DJ Kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.